أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala yang tercatatnya di Lauh Mahfuz bahawa kita di Jamiah Dahjala Al-Islamiyah ni akan adanya majlis ilmi untuk terutamanya ahli-ahli kampung yang persekitaran Jamiah kita ni, juga selain daripada ahli kampung yang sekitaran Jamiah kita. Jadi ini merupakan satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita. Insya-Allah kita ambil peluang ni untuk sama-sama baiki diri kita, baik di memperbaikkan diri kita, sebab kita ni adalah manusia. Apabila jadi manusia, maka sifat kekurangan merupakan sifat lazim bagi manusia. Manusia tak boleh lari daripada sifat kekurangan. Daripada kekurangan yang banyak, serba banyak duduk pada diri kita, banyak-banyak segi, banyak-banyak sudut, marilah usaha kita penuh dan betul dan baiki. Hak tak penuh, hak tak molek lagi duduk dalam diri kita, dalam majlis seperti ini. InsyaAllah saya ditugaskan untuk sebagai giliran sebulan sekali kita akan bersama-sama dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah mana kita tahu bahawa tidak ada dah ilmu yang paling baik paling afdalnya daripada Al-Quran dan tafsir Al-Quran, kerana ia berkait berhubung dengan kalam Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak syak lagi bahawa kalam Allah taala yang merupakan sifat kepada Allah Subhanahu wa taala ni lebih baik, lebih utama bergana-gananya kalau kita nak ukur dengan kalam manusia yang bersifat kemanusiaan. Oleh itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun ia saat itu keluar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di samping itu adanya sifat-sifat ketuhanan. Dan kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tak kecek, dia tak buat satu-satu perkara kecuali dengan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala berbentuk ilham yang sebagainya. Sebab tu Allah taala dah royak dalam Al-Qurannya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam bertutur bercakap kecuali apa in huwa illa wahyun yuha. Wahyu yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Cuma
Lafaz saat itu tubik daripada Nabi, bukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak suka Quran, Jibril bawa Quran turun mari, dah seko-seko lafaz huruf soso, kelima soso, semua Quran sutih. Hak kita duk nampak dawak tu memang makhluk, tapi benda yang ditulis itu Quran saat ni adalah kata kalamullah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalamullah Subhanahu Wa Taala ni dia ada mukjizat lafaz dia, uslub dia. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni Nabi wahyu turun Allah Taala ilham ataupun wahyu kepada Nabi, Nabi tutur, Nabi kata, Nabi buat mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dikatakan hadis ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudara yang saya kasihi sekalian, ibu bapa, alhamdulillah insya-Allah kita dalam pengajian hadis ni kita akan bersama-sama dengan sebuah kitab. Saya pilih kitab Riyadhus Salihin. Riyadhus Salihin, kebun-kebun bagi orang yang soleh. Merupakan sebuah kitab hadis yang dihimpun ataupun ditulis, dikarang oleh Imam Nawawi. Kitab Riyadhus Salihin ini sebenarnya banyak di kalangan kita telah belajar, telah ngaji. Cuma sebagai orang yang tak pernah lalu lagi hadis-hadis Nabi, untuk kita nak beki selaku kita ni nak jadi orang soleh. Kitab ni Riyadhus Salihin. Nama dia menggambarkan bahawa kitab sebuah ni merupakan benar-benar kebun, buah-buahan yang ada dalam kebun untuk sama-sama kita makan. Jika kita saat itu jadi orang soleh, nak jadi orang soleh, insya-Allah kita akan dapat ambil faedah, dapat makan apa yang disebut dalam kitab ni. Itulah Riyadhus Salihin karang Imam Nawawi. Insya-Allah kita akan bersama dengan kitab ni seterusnya. Selagi mana Tuhan Allah Taala bagi umur kepada kita, kepada saya dan kepada ikhwah semua, ibu bapa semua, marilah kita tengok hadis-hadis Nabi. Selain daripada tafsir hak kita tak biasa lalu pun, kadang-kadang tempat kita ni pun hadis-hadis pasal ni kurang dilalu juga. Tak berapa banyak mana. Hak banyaknya kita duk ngaji di segi ilmu fiqh gapo semua. Walaupun ilmu fiqh tu pun tak keluar daripada perkataan ulama yang berdasarkan kepada hadis dan Quran. Tapi secara hadis tu ngaji mata hadis, lafaz hadis hak Nabi ni jarang ada sangat di tempat kita. Kecuali pada masa-masa akhir ni, daripada juhud, daripada usaha-usaha ulama-ulama tempat kita, terutamanya syekh kita yang telah meninggal dunia almarhum Dr. Jihad Bunga Tanjung, yang usaha untuk nak menyebar hadis kepada kita, rahimahullah wa askanahu fasih jannatih insya-Allah. Kitab Riyadhus Salihin ini yang bersama dengan saya merupakan satu tobok daripada Darussalam. Darussalam dia tobok kitab Riyadhus Salihin ini. Mari muka yang pertama, mula bismillahirrahmanirrahim, masuk bab selalu. Masuk bab terus. Kalau kita tengok kepada tobok-tobok yang lain dan syarah kepada Riyadhus Salihin seperti Dalilul Falihin, dapati bahawa sebenarnya sebelum pada mari bab ni adanya muqaddimah sikit. Adanya alhamdulillah disebut oleh Imam Nawawi. Tapi tobok ni tak ada. Walau bagaimanapun semua nuskhah yang tubik yang tobok Riyadhus Salihin ni sebutnya bismillahirrahmanirrahim. Jadi Imam Nawawi dan selain daripada Imam Nawawi ni mula kitab dia dengan bismillahirrahmanirrahim. Ada kita nak buat satu-satu kerja yang penting. Benar nak buat kerja ni dalam hidup kita supaya Allah Ta'ala beri keberkatan. Jangan lupa kita baca bismillahirrahmanirrahim. Sebab tu ayat Quran turun mula-mula pun iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Suruh nak ngaji, nak baca, nak ngaji, suruh bismi rabbika, dengan nama Tuhan. Sebab tu apabila kita baca bismillah, dia sampai ingat bahawa sebenar kita nak buat ni sebenarnya ilmu Tuhan dak ajar kita. Kalau Tuhan tak ajar kita, kita tak leh ilmu tu. Dan ilmu hak Tuhan ajar kita, kalau kita kata bismillah, kita harap mudah-mudahan Allah Ta'ala beri hidayah kepada kita dengan tahu ilmu yang kita belajar tadi.
Bukan semua orang tahu benar dia dapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita bimbang orang hak ngaji ni ya bimbang saya. Bimbangnya ilmu hak ya duk ngaji tu. Jadi ilmu tu faedah kedak untuk diri dia dan untuk orang lain. Kadang-kadang faedah untuk orang lain, tapi tak faedah untuk diri dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, Nabi buat bandingnya antara risalah ataupun benar Nabi bawa mari kepada umat dia daripada Quran dan sunnah dia. Jadi ibarat benar hak Quran dan sunnah Nabi dengan orang hak terima Quran dan terima sunnah ni, Nabi buat ibarat seperti tanah. Tanah ni Nabi kata ada 3 jenis. Jenis yang pertama, tanah pasal boleh terima air, lepas tu dia boleh menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Air dia boleh terima duk pergi air di bawah. Nampak tak? Lepas tu pokok kayu naik. Orang boleh ambil faedah, diri dia sendiri ada faedah. Jerak masuk. Lepas tu tubik pokok kayu, buah kayu tu gini banyaknya, bermacam-macam, beraneka jenis. Orang lain boleh ambil makan daripada buah kayu tu. Ni satu tanah. Tanah yang keduanya jenis tanah ko. Tanah ko. Air ya boleh ambil pergi. Air hujan turun mai, lekatlah air tu. Tapi dia tak boleh menumbuh. Pun kayu tak ada, orang nak makan tak boleh. Apa tak? Ya lekat sekadar air tu saja. Nak wikut orang, tak boleh. Ni tanah yang kedua Nabi kata. Tanah yang ketiga ni hujan turun mari, air mari. Diri dia pun tak pergi, orang lain pun tak boleh ambil faedah. Tadi hak tiga ni Nabi suruh minta jauh. Dah orang pasal dengar mari dah ilmu, dia diri tak boleh lepas gitu ya. Beramal pun tak, wikut orang pun tak. Dah yang pertama ni dia tahu dan dia beramal. Dan yang kedua ni dia tahu saja tak beramal. Hak ni pun bahaya juga. Mudah-mudahan dah kita ngaji ni kita kata bismillahirrahmanirrahim. Sejak tubik umur kita dengan niat yang baik, Allah Taala akan beri berkat dalam ilmu kita. Sebab dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebutnya, kalau kita tengok apa ulama mula dengan bismillah. Banyak kitab fiqh ke kitab hadis ke mula dengan bismillah. Sebab apa? Jadi antara sebab-sebab pentingnya di sananya ada juga sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, kullu amrin zibalin la yubda bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Riwayat ni ada mari dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, ada mari dengan bihamdillahirabbil alamin, ada mari dengan bismillahirrahmanirrahim wa bihamdillah wa bizikrillah, ada belaka. Jadi lafaz hadis ini adalah pertikai dari sudut sahih tak sahih. Ada setengah kata tak sahih, ada setengah kata sahih, ada setengah kata hasan. Tapi oleh kerana banyaknya waris-waris hadis mengenai dengan hal ni, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pun bila nak hantar surat kepada raja-raja Rom, raja Farsi ni, Nabi tulis surat cuk mai dia pergi kepada raja Rom, tulis bismillahirrahmanirrahim mim Muhammadin. Nabi mula dengan bismillah. Apa tak? Dan Nabi sendiri apabila nak baca gapo bismillah ni, kalau kita tengok oleh Quran pun mula dengan bismillah. Mushaf kita duk baca, adanya bismillahirrahmanirrahim pada setiap surah. Cuma ada khilaf, adakah bismillah ni dalam setiap surah, pada setiap surah. Awal surah ni merupakan satu ayat ataupun tidak. Nampak tak? Dalam mazhab Imam Syafi'i, tempat kita duk ngaji lama-lama ni, dalam mazhab Syafi'i dia ada dua pendapat yang masyhur dalam mazhab Imam Syafi'i. Pertamanya dia kata bismillahirrahmanirrahim adalah satu ayat daripada setiap surah. Nampak tak? Sebab tu baca kena baca, tak baca tak boleh. Nampak tak? Satu pendapat lagi yang lebih masyhur lagi dan muktamad dalam mazhab Syafi'i, bismillah bukan satu ayat daripada semua surah kecuali surah Fatihah saja. Ini pendapat mazhab Imam Syafi'i. Nampak tak? Adapun pendapat jumhur ulama, bismillah bukanlah satu ayat daripada semua surah. Nampak tak? Cuma dari sudut buat bila semaya Nabi baca dak hak sabit sahihnya mengikut hadis. Kalau kita kaji semua hadis hak sahih ni memang tak sabit.
Apa tak sabik. Tapi perbuatan sahabat sabik ada hak sahabat buat. Nampak banyak orang di kalangan sahabat bacanya bismillah pada awal surah Fatihah. Jadi tak ada pelik gapo lah. Kalau kita nak baca ke, tak say baca ke, yang pentingnya dah tahu bahawa bismillah ni pendapat jumhurnya bukan. Kemungkinan orang hak baca tu kerana dia bila kata basmalah ni satu ayat mustaqillah. Turun untuk mula surah-surah. Sebab tu dia baca. Nampak tak? Nabi SAW apabila turunnya surah Inna a'tainakal kautsar. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Nabi pergi kepada sahabat dia kata saning turun Quran ke atasku, Nabi baca bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Hingga sampai habis ayat. Maknanya luas semaya ni tak ada khilaf. Digalak dan disunat buah kesunnahnya kita baca bismillah pada tiap-tiap surah. Sabit sahih daripada Nabi. Adapun dalam semaya ni masih ada khilaf. Nampak tak? Masih ada khilaf. Oleh itu kita tengok semua kitab ni biasanya dia mula dengan bismillah. Dan mudah-mudahan ilmu kita ngaji gapo semua Allah Taala beri keberkatan. Fa huwa aqta. Hadis yang kita baca saat ni kullu amrin zibalin ni setiap hijau hak penting. Terutama hijau agama. La yubda. Tidak dimula. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan bismillahirrahmanirrahim. Fahuwa aqta. Maka terpotong. Maknanya tidak ada keberkatan. Kita nak main ngaji baca bismillah jejak. Turun rumah kita bismillah baca doa molek, mari sentuh kereta bismillah, masuk masjid bismillah baca doa masuk masjid semaya, dan kita nak duduk kita baca bismillah. Jadi bismillah setiap kali kita nak buat kerja nak buat gapo ni merupakan benda yang senantiasa bersama dengan kita, insya-Allah. Dan hidup kita akan diberkati oleh Allah Subhanahu taala, ditambah lagi. Dan benda berkat ni tak serupa dengan benda banyak. Kadang-kadang kita ni duk usaha nak banyak tapi tak tengok kok berkat. Benda banyak ni kadang-kadang tak ada berkat banyak. Kita kadang-kadang buat hijau misalnya, kita buat hijau pasal buat kebun ke apa. Cari duit ke apa. Benda ni walaupun dunia tapi dia niat molek jadi agama juga. Tapi kalau kita kebun usahanya tujuan nak banyak ya. Tapi tak kira jalan mana kita ambil belaka. Mari bucun ni pak ambil, mari kau ni pak ambil, pergi kau tu pak ambil, tak boleh kita kedah. Nampak tak? Segala benda pentingnya boleh banyak. Tapi tak kira berkat. Hidup kita tak senang. Tapi kalau kita buat hijau gapo, ada berkat ya walaupun tak banyak. Tuhan turun perasaan tenang dalam jiwa kita. Ini kena yakin. Dan kita yakin dengan Allah Ta'ala, Tuhan tenang hidup kita. InsyaAllah, kita akan mengaji bersama dengan seterusnya, bab qala al-musannifu rahimahullah. Saya akan diterus kepada bab selalu. Iktimak kepada nuskhah yang ada bersama dengan saya. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah babul ikhlasi wa ihdharun niyyati fi jami'il a'mali wal aqwali wal ahwali wal barizati wal khafiyah. Ini adalah bab, ini bermula bab yang berbicara tentang keikhlasan dan menghadirkan niat, wimari niat fi jami'il a'mal pada segala amalan. Wal aqwal dan perkataan, wal ahwal dan keadaan, al barizah yang zahir yang nyata, wal khafiyah dan yang sulit yang sembunyi yang sama yang tak nampak. Ni bab hak Imam Nawawi sebut mula-mula sekali dalam kitab Riyadhus Shalihin. Allahu akbar. Sangat sesuai. Kalau kita nak mula nulis kitab nak buat gapo sahaja, mula dengan hadis, mula dengan bab ni. Banyak ulama-ulama hadis ni, apabila dia nak menulis satu-satu hadis, satu-satu kitab, kadang-kadang dia ambil hadis yang tidak kait, tidak sakupo kali dengan bab. Tapi hadis ni hadis nak bersih jiwa, nak bersih hati. Tujuan nak mengingat kata nak buat gapo saja, nak mula gapo saja. Hak mula-mula sekali kena cuci hati. Allahu akbar. Cuci hati ikhlas. Niat tu bersih. Dalam segala hijau kita cuci bersih.
barulah kerja kita saat itu adanya Allah Ta'ala terima dan boleh pahala kita tak sia-sia letih pun pada tak sia-sia. Kita nak mari ngaji minggu lepas ke minggu mana-mana kau tiap kali nak turun kena niat molek. Aku mari nak ngaji kerana Allah Ta'ala. Nak cari ilmu Allah, nak cari keredaan Allah, nak betul amalan-amalanku kerana Allah Subhanahu Ta'ala. Kena pasal molek niat kita. Kalau kita mari niat tak cuci, tak molek ni kadang kalau Tuhan tak uwi ilmu kepada kita. Telik gi tak leh gapo perkara. Kenapa tak? Sebab tu bab ni penting. Karena penting sekali. Hadis yang dimula oleh Imam Nawawi dalam kitab ni ialah hadis Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Hadisnya qala al-musannif rahimahullah. Sebenarnya ada tafsir ayat beberapa ayat, tapi saya nak lakah pergi kepada hadis tu. Hadis yang pertama qala al-musannif rahimahullah wa an amiril mu'minin Abi Hafsin Umar bin al-Khattab ibn Nufail ibn Abdul Uzza ibn Riyah ibn Abdullah ibn Qurti ibn Razah ibn Adi ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib al-Qurashi al-Adawi. Ini hadis ni hadis Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab ni sahabat Nabi, banyak Quran turun dengan sebab dia. Sahabat Nabi hak pasal hanle sekali tak ada dah. Dan orang nak hanle bahkan lebih pada Umar di kalangan sahabat ni, tak boleh piye nak lawan dengan Umar bin Khattab. Masa belum masuk Islam, bahkan cara jahiliah. Masa masuk Islam tu, bahkan cara Islam. Kita lah ni duduk dalam hijrah baru 1433. Umar bin Khattab salah satu contoh bagi orang bahkan dalam bab hijrah. Dan para orang lain senyap-senyap pergi hijrah. Umar tak, dia tak senyap. Dia royak pergi depan orang kafir Quraisy duduk di Kaabah. Zaman dulu Kaabah ni orang kafir Quraisy duduk keran dulu, duduk ambil ya. Duduk cara, duduk gapo, berala yang penuh keliling Kaabah. Umar gitu pak orang Quraisy dia royak atas, "Hei orang Quraisy." Masa tu orang Quraisy dak berdesing orang Islam duk hijrah pergi kepada Madinah. Sebab dia tahu dia duk pergi Madinah orang dak nu masuk Islam belaka susah orang Mekah. Napa rak dia duk jaga kena dah. Jadi orang lain takut senyap takutnya pergi kepada orang kafir Quraisy. Umar ni dak, dia pergi depan Kaabah dia royak orang belaka. "Hei fuak Quraisy, ya masyarakat Quraisy. Esok aku nak hijrah." Oh ya kau ramai, esok aku nak hijrah. Pia nak wi bini dia buje, pia nak wi anak dia yatim. Gi jumpa dengan aku tepat sekian. Kuna nanti situ. Mari. Oh ya haludah. Orang lain dah kafir Quraisy ni tak ada pia nak berani dah. Tak lawe umahnya buat sungguh tapak tepak dia sungguh guling sungguh dia. Apa tak? Umar gi nanti situ. Bawa pedai gapo orang Islam lain hak susah hak gapo semua mari duduk sekali mari dengan Umar sekitar 20 orang. Umar nanti nak tengok orang kafir Quraisy. Abu Jahal, buat Sufyan. Belum ada Islam lagi duduk di Quraisy. Mari nak tengok. Akhir sekali tak ada piye mari. Gi nak ayat kata Umar ni hanleh. Apa rak bakai. Jadi hadis mula-mula ni hadis haniyat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu royak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata sami'tu, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Hadis ni disebut dalam banyak kitab. Semua kitab ataupun kebanyakan kitab hadis sebut hadis ni. Dan sebut pada awal-awal kitab. Hadis ni disebut oleh Imam Bukhari. Diriwayat oleh Imam Bukhari, diriwayat oleh Imam Muslim dalam sahih keduanya. Jadi ada kena baca banyaklah dari hadis duduk dalam sahih Bukhari ni, duduk dalam sahih Muslim tak ada kena kira banyak. Sebab Bukhari dengan Muslim ni
Belum nak tubik kitab dia sute tu. Cek berapa kali cek. Orang nak cek hadis sosok nak sahih tak sahih ni bukan benar haluh. Payah susah kena duk kaji semua hadis, mari duk ukur, mari duk tengok ada tak serupa ke dak, ada mana hak pelik, ada gapo. Akhir sekali tak ada habis sebab wak widhaif. Baru tubik kitab dia Bukhari Muslim. Kitab Bukhari Muslim, kitab sahih. Imam Bukhari ni dalam kitab mula-mula. Kitab mula-mula ni kitab Badil Wahyi. Kitab kecek masalah turun wahyu. Tapi Imam Bukhari sebut hadis ni mula-mula. Hadis mula-mula sekali dalam kitab Sahih Bukhari, hadis innamal a'malu binniyat. Napa tak? Sedekah bab ni tak ada kecek langsung bab wahyu dalam hadis ni. Napa tak? Tapi Imam Bukhari sebut sini kerana nak buat kitab, nak buat hijau gapo wi cuci dulu hati. Wi bersih hati kita. Ha ni. Hadis ni royak daripada Nabi. Tapi kalau kita dengar hadis ni, banyaklah ulama-ulama kata hadis ni Nabi royak semasa Nabi nak hijrah. Ada setengah kata. Jadi ada orang di kalangan setengah-setengah sahabat tu, dia ada janji dengan orang retina. Retina tu dah janji minta nak nikah tak sin nikah. Dia kata, retina tu kata kalau mu nak nikah dengan aku boleh. Tapi mu kena pergi hijrah pergi Madinah. Lepas tu kita nikah. Kawan ni pun hijrah pergi kepada Madinah. Lalulah Nabi dah kata dengan hadis ni. Tu setengah pendapat yang kata lagu tu. Tapi nak royak kata hadis ni ada jalan sapan Nabi ni jalan hak sahih. Jalan hadis ni kalau kita ngaji kadang-kadang banyak jalan. Jalan tu jalan ni, tapi banyak-banyak jalan kadang-kadang semua dhaif belaka. Tapi hak sahih nya jalan. Antaranya hadis innamal a'malu binniyat. Sahabat royak Nabi banyak orang royak, Anas lah piyalah. Tapi jalan ma'lul, jalan dhaif. Bila dhaif ulama tak ambil. Kenapa tak? Ha ni ulama ni dia tengok benda hak nak beramal, terutama dalam bab penting-penting ni kena ambil dah benda-benda hak sahih. Jadi jalan hak sahih, jalan Umar Ibn Khattab. Ada maksud hadisnya innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amalan adalah terhenti kepada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang saning habue dia daripada amalan dia adalah mengikut niat dia. Niat dia bersih suci setara mana, setara itulah Tuhan bui pahala, Tuhan bui habue kepada dia daripada amalan-amalan dia. Kalau kita tengok dari sudut syarah ulama-ulama kita syarah kepada hadis ni, dia kata innamal a'malu binniyat ni ada tubik beberapa pendapat. Pendapat yang pertama ni dia kata innamal a'mal sahihatun au batilatun au maqbulatun au mardudatun binniyat. Segala amalan sani sah tak sah, terima tak terima di sisi Allah Subhanahu wa taala terhentinya di niat. Kalau niat ia molek, sahlah amalan dia, niat kerana Allah. Niat betul, niat kena. Kalau niat dia tak kena, tak betul, maka batallah amalan dia. Ni satu pendapat, iaitu pendapat kebanyakan ulama mutaakhirin. Nampak tak? Pasal makna innamal a'mal sahihah. Artinya amalan hak sebut dalam hadis ni, ulama-ulama terakhir ni dia kira kata amalan hak syarat saja. Semaya, nampak tak? Semaya, zakat, puasa, haji, ibadat lah, benar ibadat. Kalau benar adat ni tak masuk dalam hadis ni. Sebab benar ibadat, benar adat tak semesti kena sah, tak sah kita mandi, kena sah ke mandi. Letih-letih mandi, sah tak mandi, mandi semula tak ada benar adat orang mandi. Nampak tak? Kalau itu ulama akhir dia kata hadis ini tertentu kepada amalan-amalan syarak saja, ibadat. Tapi kalau kita tengok pada ulama jumhur, ulama hak mutaqaddimin, ulama-ulama dulu Bukhari, Muslim, orang belum pada tu ni, dia tak pasal makna amal khusus kepada ibadat dak. Ibadat amalan syarak dak. Tapi semua amalan.
Maknanya amalan manusia nak boleh berlaku, nak boleh jadi, ada ke tak ada, dia dengan niat. Orang nak buat satu perkara nak mana, dia mari perasaan niat kosak dalam hati dia, berasa iradah dalam hati dia nak pergi. Tu perasaan. Jadi niat sini, ulama pasal kata dengan mana iradah, dengan mana kosak. Walaupun setengah ulama dia beza niat, mana lain iradah lebih umum lagi. Nampak tak? Tapi nak atau jumhur ulama dia pasal dengan mana umum. Jadi amalan manusia tidak akan berlaku sama sekali kecuali kena ada iradah, kena ada kosak daripada dia. Kita nak main bola, ada perasaan. Tu makna niat. Nampak tak? Ada iradah, ada kosak. Tu makna jumhur ulama. Sebab tu dia kira kata innamal a'malu binniyat ni segala amalan. Satu pendapat lagi dia kata innamal a'mal ni maknanya amalan kita baik ataupun rosak. Maknanya Allah Ta'ala sana tu nilai baik, salihah, terima tak terima. Ataupun rusak tak rusak, tengok niat dia. Kalau niat dia tak rusak, niat dia molek, maka baiklah amalan dia. Tapi kalau niat dia tak molek, niat dia rusak saat ni tu, maka batallah amalan dia. Ini antara makna-makna hak ulama pasal. Jadi hak kita nak sini, yang nak royak kata innamal a'malu binniyat ni. Dalam hijau kita nak mula satu-satu hijau kena pasal betul. Sama ada dengan makna khusus ibadat ataupun dengan makna umum. Semua ibadat, semua amalan, hak adat ke hak ibadat ke, kita pasal betul. Sebab apa? Sebab ulama fiqh ni dia kata benar adat. Kalau kita niat jadi ibadat, nampak tak? Dia akan dapat boleh pahala. Kita mandi ni mandi biasa ya, pergi main bola benda biasa ya, benar adat. Tapi kalau kita niat aku main bola ni supaya nak kuat, mudah aku ni nak semaya pergi tak ada letih, jadi sihat molek. Mudah aku malak hari ni nak qiyamul lail ragah sikit. Orang tak biasa main akan melakai ni tarak. Nampak tak? Tarak, tubuh tarak ni tengah malam tarak nak bangun. Orang sehat tubuh tu orang yang boleh. Nampak tak? Boleh bangun, boleh istirahat, boleh maya tahajud ke apa semua. Kita kodak pas ni poten sikit je niat kita. Walaupun benda tu benda ada, kita niat tambah untuk ibadat, dia akan boleh pahala. Nampak tak? Sebab tu segala amalan yang kita nak buat, sama ada ibadat ataupun amalan adat, urusan adat, kita niat betul jadi ibadat, insya-Allah Allah Ta'ala akan ambil kira dengan amalan kita. Allah Ta'ala akan beri pahala. Mula molek. Dia mula tak molek ni siap dah. Amalan manusia ni kalau mula tak molek, mula dengan semaya. Semaya tapi mula tak molek. Ria dah. Mana mari semaya tu ada perasaan kata kalau aku tak pergi semaya ni nanti orang kata lagu tu aku kena pergi semaya. Kenapa aku jadi tok email ni tak boleh. Jadi niat tu duk sakut dengan orang, nak orang tengok, nak orang gapo. Benar ibadat tapi kita sakut dengan niat-niat hak pasal buat ibadat kita batal, ibadat kita rusak ni. Walaupun kita mula dengan maya nampak Allah molek zahir dia, tapi niat kita tak molek jauh daripada awal. Tidak khilaf di kalangan ulama kata ibadat kita sana itu rusak, tidak terima di sisi Allah Ta'ala. Nampak tak? Tapi kalau kita pergi takbir Allahu Akbar, niat bersih suci molek, lepas tu ya pasal manusia ni masa dia syaitan ni dia berjanji siap dah. Aku nak tipu anak dia, aku nak pergi ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan, celah tu celah ni, nak kosek, nak jolok juga dia suka supaya dia paling daripada agama Allah Ta'ala. Setel. Buat kita takbir Allahu Akbar. Ada duk cari duit tak malam tak ada nak koci motor. Tak temu nak koci motor cari. Buat takbir Allahu Akbar mari nak koci motor newa ke depan kita. Oh. Orang maya tu mudah dapat benda hak hilang. Apa tak? Mudah temu benda hilangnya mari setelnya mari buat gambar depan kita. Jadi dalam keadaan timbul je benda pelik-pelik kalau mula molek. Mula tu molek dah, ikhlas molek dah. Tapi celah-celah tu nya mari.
Timur dia bo mari nampak temene mari temene mari rak kena temene nampak ku mai tadi mula molek. Bo nampak temene lalu selesai bayar temene mari nampak aku boleh kerongkang misalnya. Dah. Nya mari sta. Ulama kata kalau asa kita sani tak lepas tak lok hidup di panye tu. Mana kita heret lalu. Tak kena weh niat lagu ni. Niat lagu ni buat rusak ibadat kita pisah betul niat kita baik. Usih paling telik pada Allah Taala pula. Ulama kata amal kita diterima oleh Allah Taala. Walaupun diselis sikit dengan ria, walaupun diselis sikit dengan amal-amal lain. Tapi kalau panye hanggo siapa sudah. Ni khilaf teruk lah. Setengah ulama salah kata tak terima. Setengah kata terima sebab asal yang molek. Dah, hong kayu. Akan apa le bawah tak ada mampu lagi lah atas habis licin dah. Pak kira main ambil hang mana, pak hang cukup molek ke nak hang dapat duk selah, blobel apa buruk nak patah habis nak hak mana. Nak wi siapa kita lagi temu dengan Allah Taala lagi. Napa tak? Beki kena beki niat kita betul. Walaupun benda tu benda khilafiyah, tapi bagi diri kita nak beramal ni kena pilih hak paling molek sekali betul hak kita insya-Allah. Kalau beki betul amal kita akan selamat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Ni syarat hukum syarak. Jadi setiap kita ni Tuhan nak uwi tak uwi tengok niat kita lah. Niat orang walaupun baca Quran satu baca N, satu baca N, satu huruf kita baca boleh 10. Dah Quran. Tapi kalau niat kita bersih banyak, Tuhan tambah dalam hadis lain 10 siapa 700. Tuhan tambah. Jadi tambah sini mengikut niat hidup pada hamba dia. Pio niat dia ikhlas tinggi, kau banyak. Apa tak? Tapi dia ikhlas juga tapi tak pernah tinggi mana. Boleh sekadar tu yalah. Tu sebab tu usahalah. Tebeki niat kita, we timu, we yakin dengan Allah Taala habue kita, pahala kita ni, kita akan boleh mengikut niat hak kita niat setara mana. Yakinnya kita setara mana. Napa tak? Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Jadi pia-pia hak hijrah. Masa Nabi ni hijrah maknanya kita tahu belaka dah. Daripada Mekah kepada Madinah. Jadi pia-pia hijrah kerana Allah kerana Rasul, dia nak boleh Allah dan Rasul. Ya hijrah gitu kerana Allah dan Rasul. Boleh benda tu cedek, benda hak Nabi janji. Tapi dia hijrah kerana benda dunia. Nak boleh duit ke, nak ada gapo ke. Napa tak? Tinggal tempat tujuan dunia, tujuan wanita, maka benda hanya nak boleh, benda hanya niat tu. Nabi tak sebut kata kalau tadi faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih, dia kata fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, sebut Allah rasulih. Bomari kerat akhir ni faman wa man kana hijratuhu li dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma. Tak ada kata ila dunia au imra'atin dak. Moya atus semua benda lain pada Allah, lain pada Rasul. Kalau kita buat kerana dia semua sama belaka dikeji di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, amalan kita tidak terima, nak gambil dengan dia tu. Nak gambil dengan benda tu. Napa tak? Itulah sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi cerita kepada kita untuk sama-sama kita sana itu dalam pengajian kita, baik dalam amalan segala amalan lain pun kita bersih jiwa kita dan kita betul niat kita, amalan kita akan pakai, kita akan dapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan akan bertambahnya iman kita. Tapi apabila amalan kita tak pakai, amalan kita tak betul, dalam buat amalan ni dia kena ada ikhlas, dia kena betul. Ada kena ada ikhlas, kena betul. Kalau sekadar betul saja, kena dah Nabi buat pasal ni, kena dah kita buat. Tapi niat tak bersih, rugi saja. Tapi niat bersih, suci sungguh hati kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita sani gi buat tak betul. Napa tak? Tak betul, rugi juga. Sebab tu dua perkara ni jangan we tinggal. Ikhlas dengan betul. Ikhlas dengan betul. Kalau asal ikhlas ada betul tak ada, rusak. Kalau betul ada sunnah, nampak sunnah lah. Nampak sunnah lah dengan sebel, dengan janguk, dengan gapo semaya Allah, tak kebun nampak, kena belaka. Tapi hati tak betul, tak boleh pahala juga, peri. Bukan teruk pada orang yang tak tahu lagi. Ni nak ayat kata,
dalam kerja. Dalam kerja kita. Ibu bapa yang saya kasihi sekalian, niat ni tak ada khilaf di kalangan ulama kata niat ni tepat oleh hati. Tak ada khilaf dalam kalangan ulama niat ni dalam hati. Lepas tu tak ada khilaf pula kata tak wajib kena belafaz. Belafaz derah tak ada wajib. Bahkan kalau belafaz derah ni wak wi urang gang urang tepi kita jadi bosan dengan sebab kita tak khusyuk dengan sebab kita, setengah ulama kata alih haram kita buat sebab kita ragu dah khusyuk dia. Jadi niat ni kalau kita nak belafaz, kalau tengok dari sudut pendapat ulama, hak pasal derah ni tak alih. Kalau pasal koho kita sore sekadar nak tolong diri kita, koho ataupun sembunyi ke sebut nak itu. Nampak tak? Jadi pendapat dalam mazhab Imam Syafi'i, pendapat hak dalam mazhab Imam Maliki ke apa semua ni, jumhur lah. Dia kata boleh. Boleh kalau kita belafaz tapi koho jangan orang dengar. Tujuan bagi orang hak pasal tak payah nak niat. Kadang-kadang kita pasal ngaji lama dah. Kalau tak pasal bunyi sikit tadi kita tak jadinya tak mari dalam hati. Ulama kata harus kalau tujuan nak tolong supaya kita niat dengan Allah Taala. Tapi jangan duk pergi kata wajib dah. Ada tak buat lagu tu tak boleh. Tu tak ada pia kata Syafi'i tak Syafi'i pun. Pergi carilah kitab mana, pergi kubel lah kitab mana pun tak ada pia kata. Imam Nawawi ke pia tak ada pia kata, tak ada kata wajib. Kenapa tak? Ijmu' ittifaq. Tapi kalau kata koho tak buat orang lain karu, tujuan kita payah nak niat. Payah niat. Kenapa tak? Jadi jumhur ulama kata boleh. Dah. Setengah ulama dia kata bid'ah. Kenapa? Sebahagian ulama dia kata bid'ah. Nabi tak biasa buat, Nabi tak tergapo. Ini satu pendapat dalam mazhab Imam Ahmad dia kata bid'ah. Kenapa tak? Walau bagaimanapun dah kita kalau nak betulnya kita tengok Nabi. Kalau Nabi bunyi kita bunyi. Kalau Nabi tak bunyi, pasal kita kena bunyi pandai pada Nabi ke? Karena ayat kata boleh tak boleh. Kita pisah beki amalan kita betul. Patu orang nak buat lagu mana kita serah demo lah masing-masing ngaji belakang dah. Tak apa tak? Tapi kita nak betul amalan kita ni, pisah usaha ngaji hadis-hadis Nabi nak betul dengan Nabi. Dia betul dengan Nabi tak ada khilaf ulama kata Allah Taala terima. Jika adanya ikhlas. So yang nak ikhlas so. Tapi dia tak betul ni khilaf haludah. Hak ni kata boleh, hak ni kata tak boleh. Pak kita nak jamin lagu mana kata benar tu Tuhan nak terima. Tak boleh nak jamin. Kenapa tak? Dia tak betul dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu hadis yang kita mengaji pada hari ini ni ialah tujuannya supaya kita beki diri kita wi molek. Beki diri kita wi molek wi betul wi kena molek terutama dari sudut ikhlas, dari sudut hati kita. Beki hati kita betul, insya-Allah segala amalan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kelik gi jumpa dengan Allah Taala tidak bawa guni kosong. Orang setengah orang bawa guni besar tapi kosong, tak ada gapo. Kenapa tak? Amalan semuanya sia-sia saja. Oleh itu insya-Allah saya berwasiat dan bertazkir dan mengingati diri saya juga ibu bapa ikhwah yang saya kasihi sekalian. Dan kita mari beki diri kita, betul diri kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala dah terima, dah akad lagi kedudukan kita. Dah lebih tinggi daripada hak kita dah ada lah ni. Dah pia-pia saja, dah buat, dah berimeh dengan Allah. Dan ada ilmu, dia beramal dengan ilmu. Allah Ta'ala akan akad sodarjat yang siapa tinggi. Dah yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dan Allah Ta'ala akan akad orang-orang yang berimeh di kalangan kamu. Dan orang yang diberi ilmu, maknanya beramal dengan ilmu ratik, darajat, akak beberapa darajah. Tinggi kedudukan dia. Itulah kita harap. Dan mudah-mudahan hari Rabu kita buat minggu ni, kita panggil lagi banyak orang-orang di rumah kita, isteri kita mari. Dan orang tak ngaji, apa orang ngaji. Ya kadang-kadang kita nak hajar orang di rumah ni payah. Ya payah ke, apa tak kita gudih dah dulu. Lepas tu nak hajar, boleh ubat gudih. Omong gudih dah. Tak parut tepek tu. Payah kita nak ajar demo. Kita buat mari sini ngaji yang ngaji dengan orang lain. Tapi yang ngaji insya-Allah mudah-mudahan Allah Taala bui timbulnya perasaan timbulnya hidayat, timbulnya iman, timbulnya perubahan diri dia ke arah kebaikan yang lebih daripada belum pada tu lagi insya-Allah.
Apa yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang tidak benar itu adalah daripada diri saya sendiri, dan saya astaghfirullahal azim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.